Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Jawi bagi tahun 5 UPKK untuk kita ulang kaji topik tahun 3 iaitu pelajaran yang kedua iaitu perkataan berimbuhan. Jom kita mulakan. Jadi hari ini kita nak berkongsi dan mengulang kaji pelajaran di mana tajuk dia adalah berkenaan dengan perkataan berimbuhan. Pada pelajaran yang pertama kita belajar tentang kata pinjaman. Ada dua, satu kata pinjaman bahasa Inggeris dan satu lagi kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Hari ini kita nak kongsikan kepada anda, kepada semua murid-murid calon-calon UPKK iaitu perkataan berimbuhan. Jadi kat sini ada satu carta, okey, carta ringkas yang mana dah dikompilekan semuanya sekali kat dalam carta ni. Okey. Kita tengok yang pertama Okey. Perkataan berimbuhan ini kita bahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama imbuhan awalan, yang kedua imbuhan akhiran dan yang ketiga imbuhan apitan. Okey. Maknanya ada imbuhan pada awal kata, ada imbuhan pada akhir kata dan ada imbuhan apitan. Maknanya di awal dan di akhir, diapit di tengah-tengah pada kata dasar. Itu maksud imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Okey. So, kita pergi yang pertama imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan ini ada dua keadaan. Satu, imbuhan yang tidak mengubah huruf awal kata dasar. Maknanya ada satu kata dasar bila masuk imbuhan awalan dekat depan, dia tidak mengubah apa-apa huruf awal kata dasar itu. Kalau katalah kata dasar itu beli and then masuk imbuhan kat depan, contohnya. So beli tu huruf awal tu tidak akan berubah. So dia kekal. Okay. So tidak mengubah huruf awal kata dasar, contohnya adalah pembaris. Okay. Ada lagi kat situ perkataannya membeli, tersebut. Macam tersebut ni ada kata apa? Tersebut ni contohnya kata dasarnya sebut. Bila masuk imbuhan awalan dia jadi sin tu tidak diubah, tetap ada. Okey, dan seterusnya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Baik, keadaan yang kedua ialah apabila masuk imbuhan awalan ni dia telah mengubah huruf awal kata dasar. Maknanya bila masuk je kata imbuhan awalan ada sesetengah imbuhan awalan ni, bila dia masuk pada kata dasar tu huruf awal kata dasar itu berubah. Apa imbuhan yang masuk? Antaranya adalah imbuhan di seka. Kalau ada imbuhan di seka dekat depan masuk pada kata dasar. Okey, apa kata dasarnya nanti kita tengok, maka dia akan mengubah huruf awal kata dasar. Sama juga dengan imbuhan peng, meng dan pen. Okey, akan mengubah huruf awal kata dasar melihat kepada keadaan-keadaan tertentu. Nanti kita akan tengok satu persatu. Yang kedua, imbuhan akhiran. Okey, bila kita cerita pasal imbuhan akhiran, maksudnya ada imbuhan di akhir kata dasar. Jadi bila ada imbuhan akhiran ni, dia ada tiga keadaan. Pertama, akhiran an. Okey, akhiran an. Yang kedua, akhiran I ataupun bunyi I, akhiran I. Dan yang ketiga, akhiran kan, lah, kah dan nya. So ada tiga jenis akhiran. So dalam kategori akhiran an ini, dia ada 4 pecahan. Sama ada an itu dengan huruf nun, ni nampak ni. Sama ada dengan huruf nun, ataupun an itu sama ada dengan huruf alif nun kat belakang. An itu sama ada hamzah nun kat belakang. Ataupun an itu adalah alif hamzah nun dekat belakang. So dia ada 4 cara ataupun 4 huruf an tu. Sama ada nun sahaja ke, alif nun sahaja ke, hamzah nun ke ataupun alif hamzah nun. So ada 4. Okay. Nanti kita tengok satu persatu. Yang kedua, keadaan yang kedua, ada imbuhan akhiran yang berakhir dengan huruf I ataupun bunyi I. Kan? Dan I itu tak semestinya huruf ya semata-mata. Okay, dia ada 3 keadaan lagi. Sama ada huruf ya sahaja, ataupun hamzah ya sahaja, ataupun alif, hamzah dan ya. Bunyi I juga tapi hurufnya berbeza. So ada 3. Tadi an ada 4. I ni untuk I ada 3 keadaan. Dan yang terakhir akhiran kan, lah, kah dan nya. Ini biasalah. Kan, lah, yang ni tidak ada, yang ni senang lah. Okay. Dan akhir sekali adalah kategori imbuhan apitan. Diapit kata dasarnya dengan imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Ada apit kat situ. So apa contoh-contohnya kita akan tengok satu persatu. Baik, dalam nota padat masing-masing kamu boleh buka buku nota padat di bahagian belakang. Tak silap Ustaz dalam muka surat 281 macam itulah. Okay, boleh tengok. Okay, yang pertama, imbuhan awalan. Okay, kita pergi kepada kategori pertama, imbuhan awalan. Dalam imbuhan awalan ni semua,
Okey, dia ada dua tadi kan, dua kategori, dua keadaan. Satu, huruf awal kata dasar tidak diubah. Dia tidak mengubah huruf awal pada kata dasar. Okey, dia tidak mengubah tu apabila kata dasar itu tidak dia bermula dengan huruf-huruf yang macam ada dalam contoh ini. Okey, contoh imbuhan pem. Okey, contohnya pembantu. Nampak tak? Kata dasarnya bantu. Tapi bila masuk imbuhan pem, ba dekat bantu kata dasar itu tidak berubah. Pembaris, pembina. Ini contoh-contoh perkataannya. Okey, just tinggal baca sahaja. Imbuhan pen, pentadbir, pencuci, penjamin. Bertanya, bersama, bersedekah. Membeli, mempamerkan, mempedulikan. Tersebut, terakhir, tersangkut. Mendapat, mentadbir, mencapai. Lagi, disekat, dirawat, dibasuh. Sepasang, sebelum, sekawan. Kelapangan, kemajuan, kesakitan. Pelayar, petani, pesakit. Merawat, melawat, melukis. Semua ini adalah kata dasar yang mana awal kata dasar itu tidak berubah apabila ada masuk imbuhan di depan. Okey? Sebagai contoh, huruf-huruf selain daripada huruf alif lah. Dia biasa yang berubah bila ada huruf alif sahaja dekat kata dasar awal itu. Okay, itu je. Biasa dalam Jawi yang mengubah huruf awal pada kata dasar apabila menerima imbuhan adalah awal kata dasarnya huruf alif. Jadi dia mesti akan mengubah sesuatu huruf kata dasar yang awal itu kalau masuk imbuhan awalan. Itu biasalah. Okay, settle. Okay, kita pergi kepada keadaan yang kedua apabila huruf awal kata dasar itu perlu diubah. Bila yang pertama ada imbuhan diseka. Dekat tadi pun ada imbuhan diseka. Okay, yang ini macam saya cakap tadi lah, dia punya problem, dia punya isu adalah masuk imbuhan diseka yang bertemu ni. Imbuhan diseka bertemu kata dasar yang dimulai dengan huruf alif. Perlu diletak huruf hamzah di atas alif. Nampak? Dia punya problem, dia punya isu apabila kata dasar itu bermula dengan alif sahaja. Kalau ada kata dasar itu bermula dengan alif kat depan, kemudian masuk pula dengan imbuhan. Salah satu imbuhannya adalah imbuhan di, se atau ke, maka apa kaedahnya? Apa keputusannya? Keputusannya adalah kena letak huruf hamzah di atas huruf di atas huruf alif. Contoh, kata dasarnya adalah alih. Nampak tak dekat kata dasar alih ni ada huruf alif pada mula kata dasar. Bila nak tulis alif lam ya ha, tapi bila nak masuk imbuhan di dekat depan, so alif ini tak bolehlah letak alif saja. Bila masuk dengan dal, nanti dia akan jadi dalih, dia tak akan jadi dialih. So kenalah letak hamzah di atas huruf alif. Jadilah ejaannya dal, alif, hamzah di atas alif, lam ya ha. Ha bulat. Okay? Sama juga dengan diarah. Okay. Kata dasarnya arah. Arah. Okay, nampak tak ada huruf alif kat depan? Tapi bila masuk imbuhan di dekat depan, maka alif itu di atasnya kena letak hamzah. Barulah jadi diarah. Kalau tak letak, dia akan jadi darah. Jadi tak sama. Okay, ketiga, kata dasarnya asuh. Bila kita nak masuk imbuhan di kat depan, kita kena letak hamzah dekat atas alif. Kenapa? Sebab kalau kita tak letak hamzah, dia tak akan jadi asuh. Dia akan jadi dasuh. Sedangkan kita nak perkataan diasuh. Begitulah seterusnya. Seikat, seutas, seekor, kearah, keamanan, keindahan. Okey, ini contoh yang pertama. Apabila ada imbuhan di, se, ke masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka alif itu atasnya kena letak hamzah. Fahim Tom? Dapat? Okey, baik. Itu yang pertama. Imbuhan yang pertama adalah imbuhan di, se, ke yang kena ubah huruf awal kata dasar. Yang kedua, apabila ada masuk dengan imbuhan meng, meng, peng dan juga pen. Bila? Okey, kita tengok satu-satu. Kita pergi dekat imbuhan meng. Okey, tengok Kalau ada imbuhan meng masuk pada kata dasar. Okey, kata dasar. Nampak yang bermula dengan huruf alif. Alifnya dibuang. Nampak? Alifnya dibuang, tinggal waw, mengurus. Lepas
Lepas tu meng dekat huruf kaf. Masuk dekat kaf. Dia tak jadi mengkucup. Dia akan jadi mengucup. Kaf tu dibuang. Sama juga meng dengan kaf. Meng dengan kaf. Maksudnya meng alif buang. Meng kaf buang. Meng alif alif buang. Meng dengan kaf masuk dengan kaf kaf buang. Meng dengan kaf kaf pun buang. Meng dengan kendali. Kita tak cakap mengkendali. Dia akan jadi mengendali. Kaf tu buang. Nampak? Kafnya dibuang. So yang pertama, meng dengan alif, alif buang. Meng dengan kaf, kaf buang. Okay, kita dah jumpa. Okay, baik. Yang kedua, peng. Imbuhan peng. Peng masuk dengan alif. Peng jumpa dengan urus alif. So alif buang. Peng dengan kaf. Kaf buang. Peng dengan kaf, kaf buang. So kita dah jumpa dua. Meng alif, alif buang. Meng dengan kaf, kaf buang. Peng alif, alif buang. Peng kaf, kaf buang. Okay. Okay, settle. Kemudian, pen. Imbuhan pen jumpa dengan sin. Dia tak buang sin. Dia gantikan dengan hurufnya. So, pen jumpa sin. Gantikan dengannya. Jadi pen dengan sapu. Dia tak jadi pen sapu. Dia akan jadi penyapu. Kita tak boleh terus buang kita tak boleh terus buang sa tu, sin tu. Kita tak boleh buang. Okay. Okay. Dan kita tak boleh jadi pen apu. Tak boleh. Penapu tak boleh. Kalau lepas tu pula kat sini kan, nun dia pun dah tak ada. Maknanya huruf nun dengan sin ni digantikan dengan huruf nya terus. Penyapu. Pen dengan sin. Nun dengan sin ni terus dibuang, digantikan dengan nya terus. Penyikat. N dengan sin. Buang N dengan sin, tukar N pula. Nun dengan sin, dia tukar huruf nya. Jadi penyakit. Jadinya apabila huruf nun berjumpa pen, imbuhan pen berjumpa dengan sin, maka nun dengan sin itu dibuang dan digantikan dengan nya. Okey, baik. Yang keempat, imbuhan pen jumpa ta. So nak kena buang apa? Okey, buang sahaja huruf ta. Ta tu buang. Okey, yang pen dengan sin nun dengan sin buang gantinya. Yang pen dengan ta buang ta sahaja. Jadi penarik, pen dengan tawa jadi penawar, pen dengan tuduh jadi penuduh. Okey, dia macam awak kena fahamkan konsep dia macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ni ada 3 keadaan. Pertama, imbuhan akhiran an. Okey, yang kedua, imbuhan akhiran i. Dan yang ketiga, imbuhan pertikal. Okey, pertikal ni kan lah kahnya lah. Okey, ni yang biasa. Imbuhan akhiran an. Imbuhan akhiran an ni ada 4 kategori. Sama ada huruf nun sahaja di belakang, huruf alif nun kat belakang, huruf hamzah nun dekat belakang ataupun huruf alif hamzah nun dekat belakang. So macam mana nak kenal? Okey, kalau dia adalah imbuhan akhiran nun sahaja, apabila kata dasar itu diakhiri dengan ya atau suku kata tertutup. Contohnya saji, nampak tak berakhir dengan ya? Kan? Bila ada imbuhan an, sajian. So tinggal saji tadi tu, selepas ya tu tambah sahaja huruf nun. Kaji, kata dasarnya kaji. Ada imbuhan an, kajian. So tambah sahaja nun. Sebabnya dia berakhir dengan huruf. Sama juga dengan hari, nak jadi harian. Dia tambah nun sahaja sebab dia berakhir dengan huruf ya. Kalau kata dasar itu berakhir dengan huruf ya, masuk dengan imbuhan an, maka tambah sahaja nun. Hari-harian, duri-durian, lari-larian. Okey. Okey, bila pula nak tak dia imbuhan akhiran tapi ejaan dia ada alif nun kat belakang. Bila kata dasar itu diakhiri dengan waw. Contohnya tuju. Nak jadikan imbuhan akhiran dia ada an kat belakang, tujuan. Eja tuju tu kan ada waw. So, dia tak boleh terus tambah nun. Kalau letak tambah nun jadi tujun. So, tak jadi tujuan. So, kena tambah alif nun. Pandu, nampak waw, dia tambah alif nun. Panduan. Susu, susuan. Tiru, tiruan. Buru, buruan. Okay, bila pula kalau hamzah nun kat belakang? Bila kata dasar itu diakhiri dengan alif. Contohnya bela. Nak tambah an, belaan. So tambah hamzah nun. Jangan tambah nun je. Kalau tambah nun je jadi belan. Okay, bawa. Nak jadikan dia ada imbuhan an ke akhiran. Bawaan. Kena tambah hamzah nun. Jangan tambah nun sahaja. Nanti dia akan jadi bawan. Salah lah. Sama juga bida, bidaan, bunga, bungaan, sara, saraan.
Okay, last kali apabila kita nak tambah alif hamzah nun kat belakang. Bila suku kata akhir itu adalah suku kata terbuka. Okay, suku kata akhirnya terbuka. Okay, macam mana nak bezakan antara bela dengan bawa? Bela dengan baca ni. Okay, bela ni dia diakhiri dengan alif. Jelas nampak alifnya. Yang baca ni ada alif, tapi bila kita sebutkan ca tu adalah suku kata terbuka. Kenapa tak ada alif? Sebab dia adalah dua suku, dia ikut yang ejaan betapa segannya Cik Mat Janggut tu. Kenapa ca? Sebab ada suku kata a, sebab ca dia hilangkan alif kan. Okey. Bunyinya suku kata terbuka tapi ejaan kata dasar tak ada alif. Bila masuk dengan imbuhan an, jadi kena tambah an itu dengan alif hamzah nun. Nampak? Sama juga dengan taja. Okey, ejaan taja ta alif jim. Dia bukan ta alif jim alif, tapi sebabkan bunyinya itu adalah suku kata terbuka pada suku kata akhir dia, ja tu. Jadi bila nak masukkan imbuhan an kena tambah alif hamzah nun. Datangkan balik alif tu. Sapa, sapaan, reka, rekaan, duga, dugaan. Kenapa reka itu tak ada alif? Sebab kan hukum kaga kan alifnya buang dekat belakang. Kan? So sebab itulah dia diletakkan macam ni. Okey? Jelas Okey, seterusnya kita pergi kepada imbuhan akhiran i, maknanya bunyi i ataupun ada huruf i kat belakang. Okey, macam ni. Ada 3 keadaan. Pertama, kita letak ya sahaja kat belakang, kita letak hamzah ya kat belakang ataupun alif hamzah ya. Bila masa? Okey, pertama, apabila kata dasar itu diakhiri dengan suku kata tertutup. Contoh, hampir. Pir kan tertutup. Ni hampir. Pir ni kan tertutup. Kan? Tertutup sebab konsonan. Jadi bila nak tambah hampiri, nak tambah imbuhan I, hampiri, tambah je ya. Sebab kata dasarnya berakhir dengan suku kata tertutup. Jadi tambah je lah ya. Hampiri, sayangi, hadiri. Okey, habis kalau dia suku kata terbuka macam mana? Okey, kalau kata dasar itu diakhiri dengan suku kata terbuka, wow. Temu, nak jadikan dia temui. So tambah hamzah ya. Jangan tambah ya je nanti jadi temui. Dia tak jadi temui. Dahulu, nak jadikan dia dahului. Tambah hamzah ya. Jangan tambah ya saja. Nanti dia jadi dahului. Lalu, lalui. Tak boleh, dia kena tambah hamzah ya. Lalui. Okey, yang ketiga nak tambah alif, hamzah dan ya. Bila masa? Bila kata dasar itu diakhiri dengan suku kata terbuka. Terbuka huruf apa? Yang tak ada huruf alif kat belakang. Bunyinya ada suku kata terbuka tapi ejaan tak ada alif. Rasa. Bunyi ada sa terbuka kat belakang kan. Huruf terbuka kat belakang kan. Suku kata terbuka sa. Tapi bila eja jawi rasa tak ada alif dekat sa tu. Tapi bila nak masuk dengan imbuhan i, rasa i, tambahkan alif hamzah ya. Sebab apa rasa itu tidak ada alif? Kerana rasa adalah ejaan a. A tengok pada suku kata kedua ada dalam betapa segannya Cik Mat Janggut, maka alifnya dibuang. Nampak kan? Harga, hargai. Kalau betapa segannya Cik Mat Janggut, nanti cuba refer balik dengan guru kamu untuk dapatkan dia punya kefahaman apa itu betapa segannya Cik Mat Janggut. Dia ada hukum AA kat situ. Hukum darlung sebenarnya. Hukum darlung dan luar darlung. Kalau hukum darlung ni dia kena tengok suku kata itu sama. AA. Suku kata pertama ada vokal A. Suku kata kedua pun ada vokal A. A untuk A, bunyi A. Jadi bila ada suku kata yang sama dekat dua-dua suku kata A, maka kita kena tengok darlungnya. Cara nak tengok darlung, tengok dekat suku kata kedua. A. Huruf konsonan dia apa? Kalau sa, dia ada tak dalam dal, ra, lam, waw, nga? Tak ada. Bila tak ada alif. Sebab tu ejaan rasa, ra, alif, sin. Dia tak ada ra, alif, sin, alif. Jadi, tapi cerita dia hari ni, daripada perkataan rasa, kita nak tulis rasai. Ada tambah akhiran I. Jadi macam mana caranya? Kena tambah alif hamzah ya. Okay, jelas Tom? Jelas nah. Alhamdulillah. Okey, dan last sekali akhiran partikelkan lahkahnya. Okey, ini senang sahaja. Perkataan daripada suku kata terbuka A perlu ditambah alif ketika menerima imbuhan akhiran partikelkan lahkahnya. Contohnya ejaan ada dalam bahasa, dalam tulisan Jawi alif dal je. Dia bukan alif dal alif. Alif dal alif. Dia alif dal je. Ada. Dia kata tradisional kan. So bila ada tambahkan, kena tambah alif dekat sebelah dal tu. Adakan. Kena tambahkan alif. Datangkan alif.
Contoh eja nama. Kan? Nama nun alif mim je. Tapi bila nak tambahkan, kena tambah alif dekat mim. Namakan. Sama juga dengan apa, apakan, baca, bacakan, mana, manakan, sama-samakan. Sama juga dengan lah. Okey, maknanya bila nak tambah perkataan kan, lahkahnya, kalau sebelum lah itu tak ada ta, kena tambah alif. Macam itulah contoh-contohnya. Kat sini pun ada contoh-contohnya. Boleh refer balik pada tugas buku nota padat masing-masing. Okey. Dan yang akhiran, yang terakhir adalah imbuhan apitan. Imbuhan apitan ini ialah kata dasar yang diapit oleh imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contoh bersalaman. Kata dasarnya salam. Tapi dia ada ber dan dia ada an kat belakang kan. Bersalaman, berdekatan, bersambungan dan seterusnya. Kamu boleh rujuk dan kamu boleh refer pada muka surat 284 dekat nota padat UPKK. Okay? Ataupun tengok pada video ini dan kamu boleh baca pause dan boleh baca sama-sama di rumah. Okay? Rasanya yes, sampai di sini sahaja kita punya perkongsian. Semoga kalau tak faham boleh tanya, boleh DM sahaja dekat YouTube dan boleh kongsikan YouTube ini pada rakan-rakan. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini dan kongsikan kepada semua orang supaya dapat manfaat bersama. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.